Selamat sejahtera, nama saya Pravin Anarki Krishnan. Saya wakil daripada kumpulan 10 ingin membentangkan tentang isu tulisan jawi di sekolah vernacular berdasarkan aliran pemikiran sekularisme. Tuan Persatuan Yang Lembaga ini Pengurus Sekolah Cina merupakan satu contoh Malaysia video. atau Donzong menyerahkan memorandum menolak pembelajaran itu. Penolakan itu seolah-olah mencabar ketuanan tulisan Jawi sebagai satu daripada tulisan bahasa Melayu seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Hak dan kedudukan tulisan Jawi sepatutnya dihormati dan bukan dijadikan bahan permainan politik pihak berkepentingan. Tuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia atau Donzong menyerahkan Definisi sekularisme. Sekularisme berasal daripada perkataan Latin "saeculum" yang bermaksud masa iaitu kini dan zaman ini dan tempat yakni dunia ini. Sekularisme adalah satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan dunia seperti politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam istilah politik, sekularisme adalah satu gerakan terhadap pengasingan agama dan kerajaan. Sekular atau dalam bahasa Arabnya dipanggil al-ilmaniyah, diambil daripada perkataan ilmu dalam bahasa Arab. Yang ini merupakan tokoh-tokoh sekularisme. Yang pertama, Mustafa Kamal Atatürk. Pusat pengajian berasaskan agama yang diwarisi sejak era Uthmaniyah telah dihapuskan di bawah Undang-Undang Penyelarasan Pendidikan. Seterusnya, George Jacob Olioake merupakan mencipta istilah sekularisme pada 1851. Seterusnya, Sheikh Naqib Atas yang menghasilkan sebuah karya bernama Islam dan Sekularisme. Seterusnya, ciri-ciri sekularisme. Yang pertama, bersifat terasing daripada aspek keagamaan. Amalan masyarakat dunia hari ini menganggap agama hanyalah sebahagian disiplin atau aspek yang setaraf dengan sejarah, ekonomi, politik dan sebagainya. Seterusnya, mengenepikan hal khairat. Para penyokongnya mengenepikan hal-hal khairat dan secara tidak langsung mencari kehidupan di dunia semata-mata. Urusan khairat bagi mereka adalah perkara kedua yang akan difikirkan di dunia akhirat nanti. Seterusnya, tidak tetap dan tidak mutlak. Pandangan sekular terhadap perlakuan zina sentiasa berubah-ubah sejak abad ke-15 M sehingga kini. Hal tersebut sudah menjadi hak individu yang tidak lagi menjadi kesalahan di barat. Seterusnya, pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa negara daripada peraturan agama. Corak pemerintahan perlu dibezakan agar tidak bersepadu antara politik dan agama. Selain itu, cerminan dan warisan tradisi, iaitu beranggapan bahawa institusi politik dalam peradaban kaum muslimin masa lampau adalah cerminan dan warisan tradisi yang tidak ada hubungan dengan hukum syarat yang suci. Seterusnya, menyebarkan fahaman yang salah, iaitu menyebarkan fahaman yang boleh menimbulkan keraguan terhadap Islam untuk kepentingan politik sendiri. Ciri-ciri khas yang boleh mempengaruhi sesebuah kumpulan menyokong aliran pemikiran falsafah tersebut. Yang pertama, keagamaan dipisahkan daripada keduniaan. Sekularisme melatih para pendukungnya agar mengetepikan hal-hal khairat dan mencari kehidupan di dunia semata-mata. Urusan khairat bagi mereka adalah perkara kedua yang akan difikirkan di dunia khairat nanti. Seterusnya, sifat ideologi materialisme. Selain itu, ideologi sekularisme yang memperjuangkan kebebasan dan kebahagiaan, iaitu teori Machiavelli, merupakan dasar yang dipegang oleh ideologi ini iaitu end justify the mean. Dan seterusnya, ideologi memisahkan kuasa pemerintah negara dan agama. Perundangan dan pemerintahan secara sekular tidak mempunyai teras yang tetap dan mutlak. Malah sentiasa berubah-ubah mengikut kepentingan semasa tanpa ada sebarang garis panduan. Ciri-ciri aliran pemikiran yang menjadi punca atau faktor yang menyebabkan sesuatu kumpulan menolak atau menentang aliran pemikiran falsafah tersebut. Yang pertama, penerapan syariat Islam atau nilai-nilai Islam dalam pemerintahan sesebuah negara akan merugikan penganut agama bukan Islam. Yang kedua, penafian terhadap kewibawaan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam bidang agama. Yang ketiga, menafikan adanya nilai hidup yang tetap. Ciri-ciri aliran pemikiran falsafah yang mempunyai persamaan atau perbezaan terhadap dasar kerajaan seperti falsafah pendidikan kebangsaan atau rukun negara atau falsafah sejahtera. Falsafah pendidikan kebangsaan. Pernyataan falsafah pendidikan kebangsaan menegaskan sistem pendidikan di Malaysia memberi penekanan terhadap perkembangan potensi individu secara bersepadu dan menyeluruh. Gairah
melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan, keyakinan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini bermakna falsafah pendidikan kebangsaan berhasrat melahirkan insan yang berpegang teguh kepada agama. Berbeza dengan ciri-ciri sekularisme yang cuba memisahkan agama daripada segenap bidang kehidupan, termasuk politik atau pentadbiran negara, sosial dan ekonomi. Rukun negara. Ciri-ciri sekularisme mempunyai perbezaan terhadap rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Ia menegaskan bahawa wujud kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan yang maha berkuasa yang telah menciptakan seluruh alam semesta, manakala sekularisme menolak kepercayaan kepada agama dan konsep beribadah dan hanya menekankan kebahagiaan dan kebebasan di dunia. Selain itu, perbezaan yang kedua ialah kedaulatan undang-undang, di mana ia menegaskan setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur, manakala ciri sekularisme yang berbeza dengan rukun negara, iaitu golongan yang mengamalkan sekularisme akan merasakan diri mereka lebih berhak untuk mentadbir negara dengan menjalankan perlembagaan atau undang-undang ciptaan sendiri. Seterusnya, falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Insan yang berakhlak mulia adalah insan yang berdisiplin, bersopan santun serta menghayati nilai-nilai murni. Ciri-ciri tersebut berbeza dengan ciri sekularisme yang memisahkan keagamaan dan nilai kerohanian dalam kehidupan manusia. Mereka juga menganggap bahawa agama boleh menjadi penghalang kepada kemajuan. Hal-hal tentang keduniaan harus dipisahkan daripada agama dan mereka berfikir bahawa dunia adalah sebagai kebahagiaan dalam sebuah kehidupan. Seterusnya, saya ingin bercakap tentang ciri-ciri khas aliran pemikiran yang mempengaruhi perkembangan atau kemunduran dalam sistem ekonomi, sosial, politik dan pendidikan di dalam negara. Yang pertama, kesan ekonomi. Kesan kepada ekonomi negara ialah membawa kepada kemunduran disebabkan sekularisme mengiakan perkara yang boleh mendatangkan sumber kepada negara. Sebagai contoh, adanya tempat-tempat khas untuk berzina seperti mengadakan pesta-pesta, konsert dan kelab malam yang membawa ke arah maksiat. Selain itu, riba juga dijadikan tunggal asas dalam kekuatan ekonomi, memaksa mereka meletakkan riba dalam bank-bank yang beroperasi serta memaksa manusia menerima sistem riba yang dijalankan. Seterusnya, kesan politik. Sekularisme adalah satu sistem falsafah politik yang menolak segala bentuk kepercayaan agama dalam konteks bernegara. Ia mengambil pendekatan memisahkan politik dengan agama. Pendekatan ini akan membawa kepada kemunduran dalam negara kerana agama tidak dianggap sebagai fungsi penting mengurus kehidupan manusia dan dunia. Golongan yang mengamalkan sekularisme akan merasakan diri mereka lebih berhak untuk mentadbir negara dengan menjalankan perlembagaan atau undang-undang ciptaan sendiri. Selain itu, kesan sosial. Sekularisme membawa kemunduran kerana ia memberi kesan kepada perubahan perwatakan individu di mana individu itu mementingkan kehidupan berlandaskan hawa nafsu yang menyebabkan berlakunya kekosongan jiwa. Ia juga membawa kepada keruntuhan akhlak seperti penagihan dadah, arak, lesbians, homoseks, gangsterisme dan lain-lain. Seterusnya, kesan pendidikan. Sekiranya sekularisme diamalkan di negara-negara Islam, kita dapat lihat berlakunya persejakatan sekularisme melalui pendidikan. Maka generasi yang kurang penghayatan terhadap Islam yang lemah akidah akan terbentuk. Mereka beranggapan bahawa perkara yang paling membanggakan ialah sekiranya anak-anak mereka menuntut ilmu di sekolah atau institusi pengajian tinggi yang bersefahaman sekular dan ternama. Ia akan menyebabkan golongan yang mempelajari bidang aliran agama dan kemanusiaan dianggap lemah serta dipandang rendah. Jangan politikan isu tulisan Jawi di sekular warna kelas. Ramai golongan ibu bapa yang tidak beragama Islam, terutama kelompok ultra-kiasu dalam pendidikan Cina mulai bimbang dan risau mengenai isu pendidikan iaitu penerapan tulisan Jawi dalam pembelajaran di sekular kebangsaan SK maupun sekular jenis kebangsaan SJK. Hal ini menjadi isu yang besar adalah disebabkan oleh ciri-ciri golongan sekularisme yang hanya mementingkan hal dunia semata-mata dan mengenepikan terus mengenai hal akhirat. Sesetengah penganut bukan Islam akan menyebarkan fahaman yang salah mengenai syariat-syariat dan ajaran Islam kerana mereka beranggapan bahawa itu akan merugikan mereka apabila mereka menuruti perintah tersebut. Selain itu, pengajaran tulisan Jawi ini bukan seperti yang dimumukkan oleh setengah pihak. Mereka beranggapan bahawa golongan yang mempelajari bidang agama ini adalah kuno dan lemah, tidak selaras dengan kemajuan dunia pada masa kini.
Pengajaran dan pembelajaran tulisan Jawi ini hanya sekadar untuk proses pengenalan dan pengecaman. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu KPM telah berbincang sepenuhnya bersama pihak yang lain dan keputusan ini tetap akan diteruskan kerana ia hanya sekadar tulisan Jawi yang terjemahkan dari bahasa Melayu ke dalam tulisan Arab dan tiada kena mengenai dengan hal keagamaan dan juga ingin memperkenalkan sebahagian daripada seni, warisan dan sejarah yang perlu dihargai dan diperkayakan dari temurun ke temurun. Isu tulisan Jawi dengan ciri-ciri sekularisme. Situasi sekularisasi yang berlaku dalam negara dan mengasingkan Islam dari kehidupan. Tulisan Jawi adalah tulisan Melayu yang menggunakan huruf Arab dan huruf Al-Quran dan mempunyai hubungan langsung dengan syiar Islam, tetapi sekularisme adalah fahaman yang menolak nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Isu bantahan terhadap tulisan Jawi dengan mengerakkan kempen mengumpul tanda tangan untuk menegaskan bantahan terhadap pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernacular dan mereka berpandangan bahawa tulisan Jawi dikaitkan dengan Islam, antaranya untuk menyebarkan Al-Quran. Disebabkan sekularisme tidak menegakkan agama, berlaku penyiasatan tulisan Jawi di Malaysia sebagai tulisan rasmi bahasa Melayu sejak awal tahun 1960-an. Telah menyebabkan ramai generasi terlepas tahun 1960-an buta dalam memahami Al-Quran. Mata pelajaran Jawi tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib di sekolah rendah dan hanya diwajibkan di sekolah rendah agama saja oleh Kementerian Pendidikan sejak tahun 1984. Tulisan Jawi juga berjaya dijatuhkan disebabkan kelemahan sistem tulisan Jawi itu sendiri. Seterusnya, penggunaan tulisan Jawi juga tidak begitu popular dalam kalangan masyarakat. Mungkin kerana penggunaan tulisan yang rumit dari segi kognitif yang perlu dibaca kanan ke kiri, iaitu berbeza dengan rumit dibaca kiri ke kanan. Seterusnya, amalan dan tindakan kumpulan yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran falsafah sekularisme dalam isu ini. Yang pertama, membantah pembelajaran tulisan Jawi sebelum ini kerana kelompok Ultra Kiasu dalam pendidikan Cina menolak Jawi daripada diajar di SJK. Seterusnya, setengah pihak yang menganggap isu ini berkaitan dengan politik dan menanggapi bahawa tulisan Jawi ini menyentuh mengenai agama. Ini merupakan cadangan untuk menambah baik isu tulisan Jawi. Langkah pertama, iaitu pihak berwajib perlu memberi kesedaran kepada rakyat tentang perbezaan di antara tulisan Jawi dengan agama Islam. Isu ini menjadi besar kerana perasaan takut dalam kalangan rakyat bukan Islam. Ini kerana pengenalan tulisan Jawi mencetuskan ketakutan dalam kalangan ibu bapa mengenai pengislaman di bilik darjah. Langkah ini akan menghapuskan perasaan takut ibu bapa terhadap tulisan Jawi. Selain itu, langkah kedua pula merupakan perlu mengadakan rutingan dengan setiap wakil kaum bagi mengetahui pandangan setiap kaum agar tidak berlaku salah faham antara kaum di Malaysia. Seterusnya, daripada pandangan falsafah pendidikan kebangsaan, Dewan Bahasa dan Pustaka hendaklah menerbitkan bahan bercetak yang mengandungi tulisan Jawi. Dewan Bahasa dan Pustaka juga hendaklah menggalakkan penulis akhbar untuk menyelitkan berita atau artikel dalam tulisan Jawi supaya setiap kaum Malaysia menerima tulisan Jawi ini. Segala rancangan pendidikan dilakukan boleh menggunakan tulisan Jawi di platform media sosial. Hal demikian ia akan membiasakan masyarakat bangsa lain yang tidak biasa dengan tulisan Jawi. Dengan ini, ia dapat biasakan mereka untuk melihat tulisan Jawi. Oleh itu, akan ada penerimaan yang lebih baik daripada mereka. Ia juga kena merangkumi artikel kepentingan tulisan Jawi dan kaedah mempelajarinya agar dapat menghidupkan semula sanubari masyarakat nilai estetika warisan bangsa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.